Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat sejahtera semua pelajar-pelajar. Jadi saya harap semua dah bersedia untuk mengikuti kelas kita hari ini. Okey, seperti yang saya dah maklumkan, okey, hari ini kita akan membincangkan soalan kertas 1 berkenaan dengan tajuk yang ke-6 iaitu graf trigonometri. Jadi kita tak boleh skip bab ini sebab kita nak awak skor kertas 1 juga. Tak boleh kesalahan keseluruhan kurang lebih daripada 10. Okey. So sekali lagi tahniah kepada yang dah masuk. Yang belum masuk mungkin lambat kita akan dengar recording rakaman nanti. Okey. So tanpa buang masa, sebelum kita mula nak bincangkan seperti mana yang saya selalu buat, kita akan buat imbasan sedikit lah. Saya harap sangat anda semua dah lihat video tentang pembelajaran yang berkenaan dengan graf. Okey, graf video saya itu sangat penting sebab dia menerangkan keseluruhan apa yang perlu anda faham tentang graf trigono. Jadi ini adalah kesimpulannya seperti mana yang awak nampak dalam paparan skrin tu. Ini rumusannya di mana kita boleh bahagikan atau kita boleh simpulkan, kategorikan trigonometri ini seperti biasa ada 3, sin, cos, tangent. Dan bila kita sebut graf fungsi, bila ada perkataan fungsi, dia mesti ada suatu persamaan. Jadi bila persamaan, mestilah ada wujud simbol sama dengan dekat situ. Dan ada dia punya perkara rumusnya. Kalau kita sebut graf, dia ada paksi Y dan X. Jadi begitu juga persamaan, dia ada persamaan yang pun boleh ubahnya Y dan X. Cuma di sini, kita tambahkan elemen trigonometri. Maksudnya kita tambahkan elemen sin, cos dan tangent. Dan seperti mana juga penerangan saya dalam kelas sebelum ini, setiap trigonometri, fungsi trigonometri itu, dia mempunyai bentuk graf tersendiri. Okey, saya dah terangkan. So please ingat bentuk graf ini kerana ia tidak diberi dalam senarai rumus. So bila sebut sin, ingat huruf S, ingatlah S terbalik bentuknya. Perlu diingat mulanya di mana. Ini kalau standard. Maksud saya standard, dia punya julat dari 0360. Okey, so satu complete cycle bentuk S itu dari 0 hingga 360. Itu standard normal. Ingat Jadi kalau cos dia berbentuk mangkuk. Okey, dan permulaannya bukan di 0, di 1. Dan bila tangent, dia lain sedikit di mana dia ada 3 garisan, dia ada 3 bahagian. Okey, so lain sikit untuk tangent lah. Jadi bila sebut nilai maksimum, minimum, pintasan X, Y tu semua dah tahulah. Dan juga yang ini juga sangat penting sebab soalan biasa keluar yang ini. Dia ada perubahan, kesan perubahan kepada nilai A, B dan C. Perlu awak faham A tu dekat mana, B dekat mana, C di mana di dalam persamaan graf fungsi. Jadi A itu di bahagian hadapan sekali, di depan atau kita sebut sebagai pekali trigonometri. Jadi A itu melambangkan tinggi graf yang kita juga panggil sebagai amplitude. Okey, kalau awak kelas sains mungkin awak dah biasa dengan fizik, amplitude, tinggi, rendah kan. Jadi ini wave, macam awak nampak ni macam bentuk wave kan, gelombang kan. Itulah dia seperti bentuk graf fungsi trigonometri. Jadi A itu mewakili tingginya. Ingat normalnya adalah 1. 1, negatif 1. So kebiasaannya apabila kita nak melakar graf, kita mula dengan 1, negatif 1. Dan pembahagian ini pun saya ada sebut, pembahagian normal dulu kamu mulakan. Kemudian kalau ada perubahan, baru kita adjust daripada normal ini. Okey, kamu akan faham dekat situ. Jangan tiba-tiba terus kepada yang dah berubah, yang akhir. So awak tak dapat lihat apa perubahannya. Jadi amplitude mewakili nilai A. Kalau 2, maksudnya tingginya 2 lah. B tu pula adalah mewakili berapa komplit bentuk setiap trigonometri. Contoh kalau sin bentuk S di dalam julat 0 hingga 360. Kalau normal dia satu komplit ini, satu bentuk 360. 0 hingga 360, satu bentuk S. Tapi kalau kita adjust di bahagian pekali B itu, maka kita nak tahu berapa? Dia ada rumus di mana kita buat 360 bahagikan dengan nilai B. So kita dapat berapa julatnya. Contoh kalau B tu 2, 360 bahagi 2. So kita akan dapat 180. Jadi bermaksud satu complete cycle sehingga 180. Jadi dengan itu kita tahu kita kena bahagikan pula
setiap kawasan ini, maksudnya daripada 0 hingga 360 itu, dia ada 2 pecahan lagi kawasan. Jadi kawasan pertama ada satu S. Okay. Kawasan yang kedua, ni nanti awak kena buat dia punya pembahagian lah. Nak bagi senang macam saya dah ajar itu kan. Garis putus-putus dia. Okey. Macam tu S dia. Okey, sekejap saya padam yang lain Sebenarnya saya dah ajar dalam kelas sebelum ni. Just nak buat imbasan sahaja. Okey. Saya guna warna berbeza. Okey, ini adalah ruangan yang pertama. So, kita naik. Okey, mana turning point dia mesti kena betul Setiap tempat garis putus-putus mewakili turning point. Jadi, bila kita adjust di bahagian B, maksudnya satu complete S itu separuh daripada julat 0 hingga 360. Begitu juga kalau cos dan sebagainya. Manakala untuk nilai C, dia adalah mewakili anjakan graf tersebut. Kalau normal, maksudnya graf itu ngam-ngam. Dia berada di tengah-tengahnya adalah paksi X, iaitu kosongnya di tengah-tengah. Tapi kalau kita ganti C itu dengan 1, normal tiada C, maksudnya kosong. Tapi kita tambah sahaja nilai C dengan 1, maksudnya ibarat graf itu ternaik satu kawasan. Jadi kalau normalnya itu 1, jadi kalau C-nya menjadi 1, maka dia ibaratnya kita naikkan graf tu ke atas, okey, atau negatif 1 kita turunkan ke bawah. Itu semua saya dah terangkan dalam kelas sebelum ini. Okey, baik. So kita nak mula sekarang untuk melihat soalan bagi graf trigono dan juga nisbah lah. Okey. So kita start daripada soalan pertama. Kalau kamu nampak, lihat di situ telah ada jawapan, tapi jawapan tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita nak selesaikan. Kefahaman kita untuk kita selesaikan. Baik, dengar baik-baik. Ini sangat penting. Take note. Baik, contoh soalan yang pertama. Okey, dalam rajah PQRS ialah sebuah segi 4 selari. So, sila highlight perkataan segi 4 selari. So, ada sebahagian daripada kamu ni, sebahagian tu saya boleh yakin sebahagian besar yang tak tahu apa dia ciri-ciri segi 4 selari. So, segi 4 selari tu ciri-ciri dia selain daripada dua pasangan sisinya adalah sama jaraknya dari satu ke satu bahagian yang lain. Sudut juga anda perlu tahu. Apa ciri-ciri sudut dalam segi 4 selari? Okey, sudut yang bertentangan. Okey, sudut yang bertentangan di segi 4 selari PQRS adalah sama besarnya. Maka P sama besar dengan R, S sama besar dengan Q. Itu penting untuk awak tahu. Ada pelajar dia tak tahu ciri-ciri segi 4 selari. Itu akan menyebabkan anda tak dapat selesaikan soalan ini. Dan SRT ialah satu garis lurus. Diberi bahawa tangent X. Nampak Pernyataan ini dah masuk kepada trigo sebabnya ada tangent. Okey, perhatikan sudutnya apa? X. Tengok dekat dalam ni. Ingat trigono adalah merujuk kepada segi 3 tepat. Okey. So segi 3 tepat oleh kerana dia merujuk kepada X, perhatikan X tu berada di mana? So kita nampak X tu berada di dalam segitiga. Ni kan? X ni berada di dalam. Dan X itu adalah merupakan sudut tirus. Okey, sudut tirus. Ni kefahaman Sudut tirus adalah juga bersamaan dengan sudut rujukan sepadan. Masih ingat lagi sudut rujukan sepadan apa? Sudut rujukan sepadan adalah sudut yang mana nilainya kurang daripada 90 darjah. Atau dengan kata lainnya, dia berada pada sukuan yang pertama. Kalau sukuan kedua, dekat mana kawasan sudut rujukan sepadan? Back balik kepada kelas sebelum ini. Saya tak nak jelaskan dengan lebih lanjut lah. Jadi, oleh kerana itu, kamu nampak diberi tangent X 4/3. Lihat nilai trigono 4/3. Positif. Kenapa positif? Kerana tangent X yang diwakili itu adalah suatu sudut rujukan sepadan yang berada pada sukuan pertama. Okey, ingat lagi sukuan 1. Sukuan 1. Okey, semua positif. Semua positif. Tak kisahlah dia tangent, sin ataupun cos, dia adalah positif. Okey.
Sebab itu tangent X 4/3. Tak ada kamu nampak negatif 4/3 ke apa ke. So itu mesti faham. Kemudian soalan cari nilai bagi cos Y. Mana sudutnya Y? Y dekat mana? Dekat sini. Apa kaitannya pula? Y dah bergerak ke seberang sana. Apa kaitan dengan trigonometri? Sebab itu saya kata penting untuk awak tahu ciri-ciri sudut pada segi empat selari. Y itu sebenarnya sama nilainya dengan R itu. Jadi dengan kata lain, sebenarnya kalau awak nak cari cos Y, sama juga awak cari nilai cos sudut di R itu. Okey? Sila jot down di buku kamu. Label seperti mana apa yang saya label. Tulis apa yang saya cakap. Okey? Nampak saya ulang semula. Dia minta kita cari cos Y. Y tu dekat sini ni sebenarnya. Kalau awak tak faham maksudnya ciri-ciri sudut dalam segi empat selari, awak tak akan dapat jawab soalan ni. Okey? Perlu faham segi empat selari, sudut bertentangan, nilai dia sama. Okey? So kalau soalan tanya Y, sebenarnya dia adalah minta kamu cari juga cos di sini. Kerana nilai sudutnya adalah sama. Jadi, kalau saya lukis semula, okey, oleh kerana Y itu sama nilai dekat sini, Y itu adalah di sebelah X. Nampak? Di sebelah X. Dan kalau kita dapat lihat di sini, inilah dia penting kefahaman sudut sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3. Dan kita dapat lihat di sini satu garis lurus menandakan kita hanya merujuk kepada sehingga sukuan kedua sahaja. Okey? Dan oleh kerana X itu adalah sudut tirus, so ini sukuan 1. Of course, ni adalah sukuan yang kedua. Alright? Ingat dekat situ. So, apabila sukuan kedua, dia tanya cos. Dia tanya cos. Cos, ingat sukuan kedua, apa yang positif? Siapa boleh jawab? Pada sukuan kedua, apa yang positif? Pada sukuan yang kedua, apa yang positif? Siapa boleh jawab? Sukuan kedua, apa yang positif? Ada siapa boleh jawab? Pada sukuan kedua, apa yang positif? Sin, cos ke tangent? Tak ada jawapan. Pada sukuan yang kedua, trigono apa yang positif? Tak dengar pun. Okey. Saya terlupa nak on speaker. Minta maaf. Tak dengar. Okey. Apa? Ulang semula. Sin. Okey, bagus. Maaf. Saya pergi off speaker. Okey, betul. Sin yang positif. So, maksudnya kalau dia tanya cos Y, okey, cos saya dengan pada masa sama saya ajar tips bagaimana nak jawab kertas 1 Okey, ingat kertas 1 tu masa dia singkat. Walaupun kita ni sebenarnya dah tak ada, kita dah tak boleh anggap dia peperiksaan. Tapi kita kepada PBD kan, tapi masih lagi berformat peperiksaan lah. Okey. So cos Y dalam sukuan kedua hanya sin sahaja yang positif. Jadi kalau dia tanya selain daripada sin, cos ke tangent, of course akan bernilai negatif. Jadi dalam pilihan A, B, C, D itu, mana yang bernilai negatif? Hanya pilihan jawapan A dengan B. So, tak mungkin jawapannya adalah C, D. So, sesiapa yang jawab C, D, dia dah menyimpang jauh. Alright? So, itu cara nak jawab kertas 1. Kemudian, yang ini senang sahaja. Dia adalah base kepada trigono yang sudut rujukan sepadan. Okey? Sekarang cuba saya clearkan dahulu. Sekejap saya clearkan dahulu. Okey. Kita ingat trigono kita adalah bergantung kepada segitiga bersudut tepat ni kan. Ingat lagi kita menggunakan petua Sohcahtoa. Jadi bila Sohcahtoa dalam segitiga ni kita label H. Okey, kita label O, kita label A Jadi bila diberikan tangent adalah toa. Jadi toa.
dan dia beri nilai terwam 4/3. Jadi O sini 4, A adalah 3. So of course H itu adalah 5. Ni saya harap dah tak ada masalah lah nak tahu tertingkap trigono ni, tertingkap teorem Pythagoras. 3, 4, pasangan lagi 1, 5. So dia tanya cos. Ingat dia of course memang negatif. So cos adalah kah. Okay. So A adalah 3, H adalah 5. Okay. So dengan itu jawapannya adalah B. Nampak? Mudah kan? Dia ada tips-tips dia. Ada siapa nak tanya untuk soalan nombor 1 tak? Ada yang tak faham ke? Faham? Alright, kita bergerak kepada soalan nombor 2. Boleh? Okey, soalan nombor 2 ini dia mudah sedikit. Dia minta kita pilih bentuk yang sepadan. Ini yang saya kata perlu ingat bentuk-bentuknya. Ingat Y sama dengan cos. So, bila cos tak perlu fikir dah bentuk lain. Ingat cos adalah bentuk, kita mula dengan bentuk normal. So, normal adalah bentuk mangkuk. 1, negatif 1 dan pembahagian dia adalah 90, 180, 270, 360. Okey, jadi kita buat bentuk mangkuk. Okey. Ini bentuk yang normal Tetapi perhatikan julat yang dia nak awak baca adalah sehingga 270. Dengan kata lain sehingga sini. Ingat saya ada ajar dalam kelas yang lepas, yang lain ibaratnya kamu tutup. So tak nampak. Jadi yang appear atau kelihatan hanya bentuk yang ini sahaja. So mana antara pilihan yang ada? Make sure hati-hati di sini nampak mudah. Tetapi kebanyakan pelajar dia akan cuai. Bila dah mudah sangat dia akan cuai lah. Jadi tengok, perhatikan, bandingkan. So yang sama adalah jawapannya A. Jadi itu senang lah. Okay, next. Okay, soalan nombor 3. Okey, ini adalah yang mana yang mewakili tangent X. Okey, tangent sekali lagi kita bermula sentiasa daripada yang normal. Jadi saya nasihatkan kamu lakarlah graf graf yang normal, yang standard 1 negatif 1 90 180 270 360. Lakar yang normal. Okey. Ingat pembahagian mengikut sukuan Okey. Dah buat macam tu, tak susah pun, tak payah guna pembaris. Okey, so kita lakar sehingga 90 bermula dengan kosong, dia macam tu. Okey, kemudian daripada sini saya ni susah sikit. Sekejap ya, saya betulkan sedikit. Graf ini. Saya harap kita buat sama-sama. Awak pun ada buku kan? Awak lakar dekat buku awak tu. Kita buat sama-sama Okey. Ini adalah bentuk graf tangent yang normal. Okey, kemudian saya guna warna lain. Kita lihat kepada julat. Setiap kali soalan berbeza, dia akan kemungkinan meminta anda membaca di julat yang berbeza. Kalau ini dia hanya minta kamu baca dari 0 sampai 180. Maksudnya sampai sini. Jadi di sebelah kanan ni semua tutup. Jadi mana yang nampak? So, dia bersamaan dengan jawapan C. Okay, mudah kan? Mudah kalau anda lihat bentuknya dan faham ada teknik. Okey, untuk soalan nombor 4, okey, take note di sini. Dalam rajah berikut, P dan Q adalah merupakan dua titik yang terletak pada lilitan sebuah bulatan unit. Okey, so ini adalah bulatan unit Kita dah belajar apa dia bulatan unit, ni kosong. Okey, cari nilai sin X tambah cos Y. Baik, kita mula dengan sin X. Untuk kita tahu nilai trigono itu, kita perlu pastikan, make sure kita nampak mana cangkuman sudut X. So, sudut X dia sehingga garisan ini sahaja. Okey. So, bermaksud pada bulatan unit, dia akan ada titiknya. Jadi, titik yang berkaitan dengan sin X adalah titik P. Dan diberi koordinat. So, ingat saya juga dah ajar sekiranya diberi koordinat ni X dan Y. Kita ada teknik dan cara ataupun teori mengatakan yang kita nak kaitkan trigo dengan koordinat. So, kalau sin, ingat sin
Sin X ke apa ke, saya letak theta lah sebagai general. So sin kita boleh ambil terus koordinat Y. Okay. Cos kita boleh ambil terus koordinat X. Manakala tangent, okay, dia adalah Y per X. Okay. Depends kepada sukuan juga. Kalau sukuannya itu tidak berkaitan dengan positif ke negatif, awak kena letak simbol yang betul lah. Sama ada dia positif dekat sukuan tu ke, tengok kepada sukuan apa. So sekarang, base kepada yang ini, perhatikan. Sin X. Sampai sini kan? So, sin X kita boleh ambil terus koordinat Y. Ingat ni teorinya. Jadi, sin X kita dah dapat nilai dia 0.59. Tambah. Okey, cos Y. Cari mana Y. So, cangkuman sudut Y adalah dari X ke garisan ini. Nampak? So, garisan ini ada satu titik di hujung, iaitu titik Q. Dan diberi koordinat Q, X dan Y. So, cos kita ambil koordinat X. So, koordinat X adalah 0.31. So, dengan kata lain, kita just tambah sahaja. Sebab itu kita dapat 0.90. Right? So, saya harap di situ clear. Ada juga latihan dalam muka surat sebelum ini. Yang mana dia adalah soalan kertas subjektif. Okay? Kena tunjuk jalan kerja. Tapi inilah caranya. Okay? Kalau ada mana-mana yang tak faham, awak boleh terus interrupt, tanya. Okay, baik. Kita bergerak kepada soalan 5. Dalam rajah, PQR ialah satu garis lurus. So, ingat, bila dia melibatkan satu garis lurus dan kamu nampak pada garis lurus tersebut ada pembahagian kawasan, for sure, awak dah boleh ingat dalam kepala, dia mesti berkaitan dengan sukuan 1 dan 2 sahaja. Sukuan 1 dan 2 sahaja. Kebanyakan soalan dia begini. Bentuk begini. So, kita ingat sukuan 1 dan 2 sahaja. Dan QRS ialah sebuah segitiga bersudut tegak. So, bila kaitkan bersudut tegak, itu adalah berkenaan dengan trigono. Diberi bahawa sin X. Okey, nampak X. Sekarang kita cari. X tu duduk di dalam ke luar kawasan segitiga. So, kita perhatikan sin X. X tu berada di luar sudut tirus. Ataupun sudut rujukan sepadan yang kita panggil. So, di luar. So, dengan kata lain, X tu berada pada sukuan kedua. Okey? Sebab itu nilai sin ni, nilai trigonometri tu positif. Okey? Kalau dia dekat dalam pun, dia memang positif lah sebab semua positif kan. Tapi, walaupun dia X tu di sukuan kedua, tapi nilai trigonometri positif. Sebab apa? Dia sin. Ingat sukuan kedua sin positif. Hitung panjang dalam cm bagi QS. Okey, so dia minta kita cari QS. Sebenarnya bila dia tanya panjang sahaja, itu adalah sebenarnya kita nak kaitkan dengan teorem Pythagoras. Tetapi kita perlu faham dahululah. So, perkaitannya adalah yang di luar sentiasa ada hubungan dengan yang di dalam. Cuma bezanya sama ada kita nak letak positif negatif sahaja. So, dia punya OAH tu tetap kita refer yang sama. Jadi, pada segitiga ini, sila label mana OAH. So, H, of course, ini adalah H. O, kita tengok sudut. Okay, sudutnya di sini, maka ini adalah O. Ini adalah A. Jadi, kita rujuk kepada nilainya sahaja. Terus ambil direct. Jadi, bila sin, dia adalah so. Okay. So, jadi sin 7/25. Okay. So, maksudnya O ini adalah 7. Okay, katalah saya guna pen berlainan warna. Okay. So, katalah O ini 7 sebab kita ambil nilai yang diberi. Dan H adalah 25. Alright. Sekarang, kita diminta untuk mencari nilai bagi A atau QS. So, ingat, kita mesti tahu nilai sebenar. So, sekarang nilai sebenar yang kita tahu hanyalah 50. Right? So, berapakah panjang bagi RS? Berapakah panjang bagi RS? So, kita buat satu perkadaran iaitu kita tahu nilai 25 dengan 50. So, kita buat perkadaran berbentuk nisbah begini. Okey, 50 nilai nisbah dia adalah 25. Okey, lepas tu kita tak tahu panjang RS.
nisbah dia adalah 7. Okey. So, macam mana nak dapatkan RS? So, kita dapatkan perkaitan. Dari 25 ke 50, maksudnya kita dah darab 2. Jadi, untuk dapatkan RS, di atas juga kena darab 2. So, 7 darab 2, kita akan dapat 14. So, ini adalah 14. 14 dan 50. Nak tahu panjang sebenar. Sebab itu, kita perlu cari panjang sebenar bagi RS dulu. Jadi kita guna teorem Pythagoras oleh kerana yang kita nak cari RS bukan hypotenuse tetapi A. So mengikut teorem Pythagoras, QS atau A ni, rumus dia adalah hypotenuse iaitu 50 kuasa 2 tolak dengan 14 kuasa 2 puncakan. So tekan kalkulator. Saya pun boleh keluarkan kalkulator, apatah kamu. Tolak 14 kuasa 2. Punca kuasa 2 kan? So, kita akan dapat 48. Sebab kita tak tahu lagi jawapan yang diberi tu betul ke tidak. Jadi, jawapannya 48. So, samalah dengan jawapan yang diberi. Right? Ada apa-apa nak tanya di soalan nombor 5? Tak ada? Alright, so kita bergerak dengan soalan ke-6. Sama juga, kalau kamu dapat lihat, sebab itu kita bincangkan sebab awak boleh nampak bentuk soalan kertas 1. So, kita nampak sebenarnya biasanya kalau berkaitan dengan nisbah trigonometri, dia berkaitan dengan sukuan 1 dan 2 sebab dia melibatkan gambar rajah pada garis lurus dan segitiga bersudut tegak. Jadi, sekali lagi kamu lihat kepada maklumat yang diberi. Diberi bahawa KM 12, letak pada rajah 12. Dan cos X, sekali lagi lihat, tentukan mana X. So, X berada di luar di sini. Maksudnya dia berada di sukuan yang kedua. So, bila sukuan kedua, kalau dia selain daripada sin, dia bernilai negatif. Sebab itu kamu nampak negatif. Jadi, jangan pelik lepas ni. Jadi, nilai ni, nilai trigonometri ni, dia sama dengan nilai sudut di dalam. Sudut yang kita panggil sebagai sudut rujukan sepadan. Nilai OAH dia sama. Jadi kita base kepada sokah toa. Jadi ni cos kah. Jadi oleh kerana dia dah bagi nilai trigono 5/13, kita guna nilai yang sama untuk kita ketahui kita nak letak di rajah. So pada bentuk segitiga bersudut tegak ni, kita label. So H-nya adalah ini. Saya guna warna berlainan supaya tak keliru. Saya label ini sebagai H. Ni adalah O, ini adalah A. So diberi di sini A-nya adalah 5. So mana A? Ni. Kita letak 5 di bawah sini. H-nya adalah 13. So kita ada satu perbandingan di situ, nilai sebenar dan nisbah trigonometri. Cari tinggi bagi KP. Dia minta kita cari nilai sebenar. So, apabila kita nak tahu nilai sebenar, kita kena tahu dua sisi yang lain. Sekarang kita hanya tahu KM sahaja 12. H tu kita hanya tahu nisbah. So, di sini kita akan ulang langkah step sama macam ni untuk tahu H. Sebab apa? H tu yang kita ada nisbahnya dulu. Next nanti baru kita guna teorem Pythagoras untuk kita tahu O. Jadi dia konsep yang sama berulang. Jadi kita buat perkadaran seperti sebelah. Kita ada 12 dan 5. Tulis dahulu apa yang kita tahu. Pasangan yang kita tahu, dua-dua lengkap di sebelah bawah. Sekarang yang kita tak tahu adalah H iaitu PM. Yang tu yang kita nak tahu. Dan dia punya nisbah 13. Sebab dia ada diberi nisbah, sebab itu kita mencari PM dahulu. Jadi di sini awak tak boleh nak gunakan direct perkadaran sebab dia tak boleh ada satu perkadaran yang tepat. Jadi kita bolehlah guna kaedah susunan. So kita nak cari PM, tinggalkan PM sahaja. Jadi 12 itu bawa ke kanan, dia akan jadi 13/5 darab 12. Seorang tolong kirakan untuk saya berapa PM? Alright, so PM 31.9.
2. Itu baru PM Sekarang kita akan mencari O pula. So bila nak cari O di sini kita guna teorem Pythagoras lah. So oleh kerana yang kita nak cari bukan hypotenuse. Okay, so KP adalah hypotenuse. Okay, hypotenuse 31.2 kuasa 2 tolak dengan 12 kuasa 2. Puncakan. Okey, sekarang jom kita kira sama-sama. Okey, berapa jawapan awak? Adakah sama seperti jawapan yang ditunjukkan C? Alright, ada sesiapa yang tak dapat jawapan C? Kamu akan dapat 28.8 So saya harap awak nampak flow. Flow tu sangat penting. Ada yang rasa macam cikgu malas lah nak dengar ni kan. Jangan So ini sangat penting sebab sambil kita membincangkan saya juga menunjukkan flow penyelesaian masalah. Okey? So kita bergerak kepada yang seterusnya. Alright, bila melibatkan bentuk-bentuk ni, saya rasa ia agak mudah. Dia macam soalan bonus kalau bentuk-bentuk ni. Okey, sekarang mudah sahajalah ni. Y sama dengan sin X. Tiada sebarang perubahan atau anjakan yang dilakukan kepada persamaan normal. Y sama dengan sin X sahaja. So, of course lah C jawapannya. Ingat sekali lagi, kalau tak diberi apa-apa julat, maksudnya dia akan sentiasa dibaca dari 0 hingga 360. Perhatikan pilihan jawapan yang lain sehingga 180, 90, 240 saja. Please take note, kadang-kala pelajar akan cuai di situ. Dia nampak, semua S ni mana-mana kot jawapan betul. Tidak. Tengok kepada julat. Ingat kalau dia tak kata julat apa, maka sebenarnya kita baca dari 0 hingga 360. Okey, kita bergerak kepada soalan 8. Okey, so soalan 8 ni dia combination dua segitiga bersudut tegak. Okey, so kita baca satu persatu. Okey, dia kata dua segitiga LNR dan MPQ. KLMNP ialah suatu garis lurus dan MN sama panjang dengan NP. Okey, dengan kata lain N ni adalah titik tengah. Okey, so diberi bahawa okey, so ini sangat penting. Sekali lagi tengok X berada di mana, X ada kat dalam. Ingat sudut apabila setiap kali dia bagi trigonometri, sudutnya perhatikan kenal pasti di dalam ke di luar. Kalau di luar mesti sukuan 2. Kalau di dalam mesti sukuan 1 So ataupun kita kenali sebagai sudut rujukan sepadan. Right? So sekarang dia kata tangent X. So tengok mana X. X berada di dalam Nampak ni? X berada di dalam segitiga yang pertama. Katalah saya anggap ini sebagai segitiga pertama. So di dalam, so bila di dalam dia adalah sudut tirus. Sudut tirus sukuan 1. Sebab itu kamu lihat nilai bagi tangent ni adalah positif. Okey, 3/4 positif. So ingat kita sentiasa menggunakan SOHCAHTOA. Dan sekali lagi setiap segitiga itu make sure anda label OAH-nya. Okey, so segitiga yang pertama H-nya adalah di sinilah Ni saya harap kamu tak terkeliru Ini adalah H. Okey, ini adalah O O tu depends kepada mana sudut yang dirujuk Ni adalah A. Okey, kita mulakan dengan yang segitiga di bawah itu dahulu Kemudian dia kata tangent X adalah 3/4. So kita tahu tangent TOA. Dan diberi nilai 3/4. Maksudnya O adalah 3, A adalah 4. Okey. So dari sini kita nampak nilai sebenar bagi A 8. Nisbah adalah 4. So di situ kita ada nisbah O, maka kita boleh tahu nilai sebenar bagi O ataupun QP. Dengan cara macam tadi kita guna perkadaran. So ingat kita ada dua bahagian. Okey, mulakan di bawah dengan padanan 8/4 yang lengkap kedua-dua nisbah dan juga nilai sebenar Okey, sekarang kita boleh cari QP. Katalah saya anggap sini, saya label sebagai QP. Nisbah QP adalah 3. Okey, so dari sini kita ada satu perkadaran yang boleh kita dapatkan satu nombor bulat iaitu 4 nak jadikan 8, so kita darab 2. Bermaksud yang di atas pun darab 2. So
Dengan kata lain, QP 3 darab 2 adalah 6. Okey, so ini nilai sebenar 6. Alright. So dari situ sebenarnya kita boleh cari berapa panjang sebenar bagi MP. Okey, sekarang cuba awak cari MP berapa guna teorem Pythagoras. Okey, so MP adakah dia hypotenuse? Ya, hypotenuse. So teorem Pythagoras menunjukkan bahawa kita perlu tambah kedua sisi yang lain. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 punca kan? Okey, anda dapat berapa? Berapa MP? Yes, good. 10. Alright. So, siap untuk MP cukup. Sekarang, katalah saya padam yang lain, saya hanya tunjukkan yang berkaitan sahaja. Okey, so M ke P tu nampak 10. Dengan kata lain, apabila saya nak cerakinkan dia, okey, maksudnya sebahagian ini adalah 5. Right? Sebab kita dapat 10 tadi. So, teruskan kepada soalan. Dia kata cari nilai cos Y. Okey, tengok cos Y. Dekat mana terletaknya Y? Y terletak pada sukuan yang kedua. Sebab dia adalah sudut cakar di situ. So, bila sukuan kedua, hanya sin sahaja positif. Kalau dia tanya selain daripada itu, maksudnya mesti nilai negatif. So, dia tanya cos. Of course, jawapan awak akan negatif. So, pilihan jawapan negatif hanya A, B sahaja. C, D out daripada pilihan. Siapa yang jawab C, D, saya pancung kepala awak. Itu contohlah. Taklah buat betul-betul. Okey? Ibaratnya begitu. Okey. Seterusnya, bila kita nak cari cos Y, ingat kita nak cari cos sukuan kedua tu, kita depends kepada apa sahaja nilai OAH yang sama pada sudut rujukan sepadan. Jadi dalam segitiga ini sekali lagi kita label. So ini H, ini O, bawah sini A. So A ini 7 kita tambah dengan yang tadi kita dapat 5. So maksudnya 12. So bila kita diminta cari cos, dia adalah kah. Okey? So kah. Kah A dah ada, H belum ada. So cari H. Macam itulah dia. Dia ulang benda sama. Guna apa? Awak dah nampak. Kita tak boleh lari daripada teorem Pythagoras kan? So H adalah, siapa boleh dapatkan H sini? 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 puncakan. Okey, berapa jawapan H? Right, so 13. Okey, so ini adalah 13. Maksudnya cos kah 12/13. Tapi mesti ada nilai negatif. Sebab itu jawapannya A. Right? Jangan risau. Kalau awak kuasai konsep dia, teknik dia nak jawab, awak boleh jawab soalan ni. Alright? Seterusnya, soalan 9. Okey, soalan 9. Raja berikut menunjukkan graf bagi Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X combine. Okay, so mana dia cos? Ni bentuk mangkuk ni adalah cos. Okay. Ni adalah bentuk S terbalik, dia adalah sin. Right. So ingat, penting untuk awak tahu pembahagian. Jadi, setiap turning point ini, okay, nilai dia 90. Okay, kalau dia tak label pada rajah, awak label. Setiap turning point, dia ada nilai 180. Turning point seterusnya, rujuk pada satu-satu masa nak memudahkan awak rujuklah pada satu graf saja. Contoh awak rujuk cos ke sin ke, nak mengelakkan kekeliruan. So kita dah ada dekat situlah. Sekarang dia tanya nilai M. So nilai M tu maksudnya dia tanya dekat sini betul-betul nilai pada koordinat paksi X. So koordinat paksi X pada graf dia adalah merujuk kepada sudut. Jadi kita nampak di sini ni, tempat ini dia adalah di tengah-tengah di antara 180 dengan 270. Di tengah-tengah sebab kita nampak dekat situ tengah-tengah. So apa yang awak buat adalah awak tolakkan 270 tolak 180 bahagi dengan 2. Berapa awak dapat ni? Tolong kirakan. 9
90 bagi 2, so kita dapat 45. Good. So kita akan dapat sini adalah 45 darjah. So bermaksud untuk tahu nilai ini, dia adalah melebihi 180, jadi 180 tambah 45 darjah. Jadi jawapannya adalah 225 darjah B. Right? Okey, kita bergerak kepada soalan 10. Tengok julat 0 sampai 90 sahaja. Sin X. Ingat, dekat sini sin X sentiasa mula. Ingat soalan ni seringkali pelajar dia buat silap, cuai. Nampak? Saya pun sekarang, pada saat ini saya sentiasa mula dengan yang normal. Sebab saya tak nak tersilap. Kita ni manusia biasa seringkali buat kesalahan. Walaupun kita rasa benda tu senang. Okay? So, kita mulakan dengan lakaran. Okay. Yang normal. Ni graf apa? Sin. So, sin bentuk S. Ingat turning point dia di mana? Alright. So, ini adalah yang normal. Okay. Sekarang dia minta kita hanya baca julat dari 0 sampai 90. Maksudnya sampai sini je. Okay. Sampai sini. Okay. So, maksudnya yang lain sebelah kanan ni tak perlu baca. Jadi, bandingkan dengan pilihan jawapan yang ada, maksudnya yang betul adalah A lah. Okay, mudah. Sebab itu saya kata kalau keluar bentuk graf, dia ibarat bonus. Okay, so soalan nombor 11, ini lebih kurang macam tadi. So soalan nombor 11, ingat sekali lagi, apabila diberi trigono, pastikan awak identify, kenal pasti sudut X di dalam atau di luar. So X berada di dalam, so maksudnya X itu merujuk kepada sudut rujukan sepadan. Nilai pada sukuan pertama. So pada sukuan pertama, sebab itu tak kisah sin, cos, tangent, nilai yang awak nampak positif. Right? So sekali lagi, nampak tak ada sudut, segitiga bersudut tegak, sentiasa kita label OAH-nya. So sini adalah H, ini adalah O, ini adalah A. So bila disebut cos, kah A per H. Jadi A adalah 12. Okey, H adalah 13. Itu yang perlu awak label dahulu di graf lah. Okey, cari nilai bagi tangent Y. So, Y kat mana? Dekat luar. Luar ni bermaksud sukuan kedua. Ingat, sukuan kedua hanya sin positif. Selain daripada itu, negatif. Jadi, kalau dia tanya tangent, of course jawapan awak akan negatif. Pilihan kamu hanya C dan D, A dan B, out. Okey, bukan jawapannya. Jadi, bila ditanya tangent, so dia adalah toa. Okay. O per A. So, sekali lagi, O masih tak tahu. Kita mesti guna teorem Pythagoras. So, sekali lagi, apabila kita nak cari bukan hypotenuse, RS adalah 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 puncakan. Maka awak akan dapat berapa jawapannya? Berapa jawapan? Alright, so awak akan dapat 5. Okay, so sini adalah 5. So, bila kita ditanya tentang tangent Y, toa, jadi dia adalah negatif sebab pada sukuan kedua. 5 per 12. Alright, so jawapannya adalah C. Okay, so untuk soalan nombor 12, ini adalah soalan kebat. Jadi, saya tinggalkan untuk kamu cuba. Cuba bukan saja saya memang dah ada dah jawapannya adalah B. Sekarang, saya nak awak buat sebagai latihan berserta dengan dia punya jalan kerja. Alright, untuk soalan 12, ini adalah latihan. Okey, tanda dekat buku awak, mesti tunjuk saya jalan kerja. Okey? Okey, pergi kepada soalan 13. Okey, antara berikut yang manakah sebahagian daripada Y sama dengan cos X? So, tengok, kalau kita kata sebahagian tu kan, kita kena perhatikan dia punya julat dari mana ke mana. Oleh kerana A, B, C, D semuanya dibaca dari 90 hingga 360. Sekali lagi, janganlah kita mengambil risiko hanya nak agak-agak. Jangan ambil risiko sebegitu. Jadi kita buat yang normal. Okey. So, ni 180, 270, 360. Okey, ni 1, negatif 1. Buat dia punya garis putus-putus sebagai panduan untuk kita buat turning point. Oleh kerana ni cos, so dia berbentuk mangkuk mula dengan 1. Okey, turning point di 90, turning point di 180, turning point di 270.
akhir di 360. Baik, bila diminta kita baca daripada mana ni? Daripada 90. So maksudnya dari sini yang bawah ni semua ibaratnya macam tak nampak. Okay. So jadi apa yang kita nampak adalah bentuk macam ni. Mana soalan ni? Okay. Sepatutnya ini yang kita lihat lah. Tetapi kita cari pilihan jawapan bersesuaian. Kalau kita lihat kita ada A, betul tak A? A tak sama kan? Patutnya dari 90 dia mula dekat sini, dia bukan 180 dekat sebelah situ, tapi 180 mesti berada di bawah. Bandingkanlah dengan graf yang awak buat. Jadi kita dapat lihat bahawa graf yang sama adalah DD. Sebab D tu dia tunjuk sehingga 270. Jadi kalau kita baca graf yang kita lakar sehingga 270, yang lain kita tutup, sama seperti jawapan D. So kita hanya nampak di bahagian bawah ini sahaja. Okay, so itu sebabnya jawapan D. Okay, soalan 14. Raja menunjukkan sebahagian daripada graf, cari koordinat titik P. Kata kunci bagi soalan ini adalah nilai ni. Nampak? 1/2. Ingat tertingkap yang saya suruh awak hafal jadual 30, 60, 45. Sekiranya mana-mana sudut adalah nilai 3 ini, so dia ada nilai yang kita tak perlu guna kalkulator. Okay. So kita ada sin, saya dah ajar bagaimana cara mudah untuk kita ingat sin cos tangent. Okay, kita bahagikan. Okay, sekejap kita bahagikan. Okay. So ingat saya suruh buat garis bersilang. Ini garis macam ni. Ini 1/2, 1/2, set 3/2, set 3/2, dia sama garis silang tu. Ini adalah set 1, 2. 1 set 2. Ini 1/3, sebelah ambil sebelah bawah. Nampak? Okey, kalau dah biasa buat, awak akan biasa macam saya. Dengan kata lain, kita dah ada dah rujukan dekat situ. Ingat, benda ni tak diberi dalam soalan. So ini, in case kalau awak tak nak guna calculator, dia ada nilai tetap. Jadi, di sini kamu nampak ni 1/2, kan? Of course, apabila kita diminta mencari koordinat mesti ada X dan Y, betul? Dan dalam kita rujuk kepada sesuatu graf fungsi trigonometri, koordinat X ini sebenarnya diwakili oleh sudut. Jadi sebab itu kita membaca sudut. Lihat kepada jadual ini, yang kita nak tengok adalah titik P. Dan nilai Y dia adalah 1/2. Tengok pilihan yang ada. Mana yang melibatkan 1/2? Hanya di sebahagian sini yang saya bulatkan ni. Sin cos, sudutnya berapa? 45 darjah. Nampak? Sudut yang lain 3 dengan 60 tak ada melibatkan nilai 1/2. Jadi itu cluenya, maka nampak tak? Sebab itu pilihan jawapannya adalah C, iaitu 45 darjah. Tak perlu fikir panjang. Okey? So, ada sesiapa nak tanya untuk soalan nombor 14? Siapa tak faham bagaimana dapat set tu sebenarnya istilah bagi punca kuasa 2. Ada pula yang tak faham kan. Set tu istilah lain bagi punca kuasa 2. Kalau saya sebut set 2 sebenarnya adalah punca kuasa 2. Okey? Okey, so kita bergerak. Oleh kerana tak ada apa yang nak tanya, saya bergerak kepada soalan 15. Okey, sekali lagi saya sebenarnya suka sangat kalau dia ada bentuk-bentuk graf. Tak tahulah kalau awak tak suka. Okey, so sekarang ni kita tengok. Ini adalah graf sin. Memang pun sin sebab bentuk S kan. Dan ni adalah normal sebab kita nampak satu bentuk lengkap ini putarannya memang meliputi dari 0 hingga 360. Soalannya cari nilai cos P. Okey, so macam mana nak cari nilai cos P? Cos P ni apa dia? Macam mana kita nak cari nilai cos P? Bergantung kepada nilai yang dia bagi. So, P tu koordinat P
0.682. Okey, kita tahu sesuatu koordinat kita baca mula dengan koordinat X dan Y. Dengan kata lain, sebenarnya 0.682 itu adalah Y. Okey? So, apa yang kita nak dapatkan daripada maklumat ini? Kita tahu bahawa tadi sin X kita ambil daripada nilai koordinat Y sama dengan 0.682, betul? Jadi di sini kita nak tahu apakah sudutnya. Kita tak tahu sudutnya apa ni dekat sini ni. Apa dia nilai sudut ni kan? Jadi dekat sini kita guna X adalah shift sin negatif 1 0.682. Okey, sekarang tolong kira apakah sudut bagi X? Apakah sudut bagi X? Alright, so kita dah tahu 43 darjah. Okay, so ingat awak tak akan dapat jawab soalan ni kalau awak tak tahu perkaitan yang ini. Sin theta adalah kita mengambil koordinat Y. Sebab apa kita guna teori ini? Kerana kita diberi koordinat, sesuatu yang dalam maklumat koordinat. Okay, sekarang dia tanya cos P. So, cos P maksudnya dia suruh kita cari nilai trigonometri. Sebab itu kita perlu tahu sudut P itu apa. Sebab P itu mewakili X kan. So, X itu adalah sudut. Jadi, tadi kita dah kira sudutnya adalah 43. Dengan kata lain, cos 43 darjah berapa. Okay, cuba kira betul tak awak dapat cos 43 dapat C jawapannya? Ada siapa dapat jawapan lain daripada C? Dapat tak C? Alright. Dapat Ingat kalau ada sesiapa yang nak tanya, tak faham, tolong tanya sekarang jadi kalkulator akan menunjukkan 0.73135. Jadi kita bundarkan, kita akan dapat C. Alright. So soalan yang terakhir, soalan 16. Okey, sekali lagi. Sentiasa bila kita ada soalan graf gini, kita akan mulalah dengan melakar graf yang standard. Nampak? Saya ada 10 soalan pun saya buat. Jadi, saya harap awak pun buat sama. Janganlah mengeluh, cikgu penat. Takkanlah 10 soalan kita nak lakar ni. Kan? Siapa yang nak markah? Saya ke awak? Okey, buat ni dulu sebab kita tak nak cuai. Apa yang boleh kita elakkan cuai, kita buat. Okey, graf sin. Sin adalah bentuk S. So, ingat turning point dia di 90, di 180, 270, 360. Okey, so itu adalah yang normal. Dia nak minta kita baca dari mana ke mana? 90 hingga 360. So, maksudnya dia nak baca dari sini, yang lain kita tutup. So, mana yang berpadanan dengan graf? So, jawapan A. Okey, mudah kan kalau bentuk? Sebab itu saya suka bentuk. So, saya harap awak pun suka kalau bentuk yang keluar. Alright, so itu sahaja kita punya perbincangan untuk kertas 1. Okey, nampak mudah sekiranya kalau anda menguasai konsep asas. Sebab itu, kebanyakan daripada penerangan konsep ini ada dalam video yang saya beri awak pada kelas minggu lepas. Okey? So, sekiranya tak ada apa-apa yang nak tanya, ingat satu soalan sahaja, iaitu soalan 12 tadi. Sila tunjukkan jalan kerja. Okey, so aktiviti hari ini. Okey, sesiapa daripada sesiapa daripada kalangan kamu boleh tak forwardkan semula saya punya message tu. Ataupun sekejap saya cuba. Okey, saya copy paste. Sebenarnya yang saya beri tu adalah kita punya group yang saya dapat daripada awak punya guru kelas juga. Jadi saya nak awak bekerja di dalam kumpulan itu. Apa yang saya nak awak buat aktiviti hari ini sebelum kita masuk kepada kelas seterusnya, saya nak awak dapatkan data bilangan kes harian, maksudnya yang positif COVID-19 di Malaysia pada 7 hari bulan 8. Maksudnya hari ni 9 kan?
semalam 8 hari Sabtu. Okey, mengikut negeri. Tak banyak negeri kita ada berapa je? 14. Kita Johor, nanti awak senaraikan. Johor berapa, Selangor berapa, kesemuanya satu Malaysia mengikut negeri berapa bilangan kes positif. Okey. Kemudian daripada data kamu, cari negeri manakah bilangan kes dia tertinggi dan negeri manakah yang terendah. Okey, so siap untuk 7 hari bulan. Ulang langkah sama dan cari bilangan kes positif COVID-19 pada semalam. Tak susah ni. Ini sangat senang. Merata-rata ada data maklumat. Jadi awak tinggal cari dan keluarkan, tulis. Okey. Kemudian sekali lagi mengikut negeri awak punya analisis ikut awak lah. Awak nak terjemahkan dalam bentuk jadual ke, catapai ke, terpulang. Okey, mengikut negeri dan nyatakan juga untuk kes semalam, negeri manakah yang mempunyai bilangan kes harian tertinggi dan juga kes harian terendah. Okey, dah sudah 3 langkah itu. Kemudian, okey, adakah trend? Ni salah je Adakah trend bilangan? Maksudnya kita punya bentuk kita punya kita panggil apa sama ada dia menurun atau menaik jika dibandingkan dengan 2 hari tersebut. Maksudnya hari Sabtu dengan hari Ahad tu awak bandingkan, adakah semakin naik ataupun semakin menurun? Okey, mengikut negeri ataupun secara keseluruhan. Tapi paling senang mengikut negeri lah. Setiap negeri ni semalam dengan hari Sabtu meningkat ke menurun. Senang je. Awak just cari data kat internet hujung jari dalam tak sampai 5 minit dah ada dah. So jot down. Okay, kemudian awak transfer ke dalam bentuk jadual ke, catapai ke. Jawab soalan yang saya minta ini sahaja. Jadi bekerja di dalam kumpulan. Pada next class, okay, saya akan minta wakil. Okey, wakil setiap kumpulan dia akan share dapatan dia. Okey, awak nampak saya present slide kan? Awak akan present awak punya dapatan. Satu slide je dah cukup. Ataupun awak nak buat slide hari Sabtu apa, slide 2 apa, hari Ahad apa dapatan data. Yang ketiga, kesimpulan, terpulang mengikut kreativiti masing-masing. So ingat sekali lagi, setiap aktiviti kerja yang saya lakukan, saya bagi ke awak tugasan semua yang akan memberi markah, terutamanya untuk PBD anda. Okey, ingat PBD ada di antara kamu yang dah capai 6. 6 untuk yang sebelum ini. Tapi next kita akan mula daripada 0 balik. So ini peluang anda untuk dapatkan tahap penguasaan tertinggi. Buat dalam kumpulan. Ada 4 kumpulan, make sure setiap kumpulan ada wakil. Okey, membentangkan. So awak bahagi kumpulan, siapa nak cari data, siapa nak present, siapa nak ni, siapa nak tu. Make sure semuanya bekerja. Okey, so ada apa-apa nak tanya tentang tugasan? Ya? Oh, ya ke? Okey, tak apa. Lain sikit dekat mana? Cuba awak bagi tahu saya lain kat mana? Kat kumpulan berapa? Kumpulan 1. Oh, Kelly, Aina, Alia, Go Yuziang ni tukar kepada location Oh, okey. So awak base kepada yang Cikgu Yvonne bagilah. Nanti saya refer Cikgu Yvonne. Okey? Boleh? Okey, so kita base kepada kumpulan tu. So make sure awak ada data tu. Senang sahaja dapatkan data tu. Kita akan share maklumat. Sharing. Saya pun buat tau. Nanti kita bandingkan dengan saya punya. Betul tak? Okey. So kita share pada next class. Kita akan buat presentation sedikit. Jangan risau. Bukan presentation yang melebih-lebih. Just awak share sahaja dapatan awak. Okey, so itu sahaja. Kalau tak ada masalah, kalau sepanjang nak cari maklumat tu ada problem ke apa ke, okey, awak boleh tanya saya lah. Okey, so setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih.